Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk perkahwinan dalam subtopik rukun nikah. Baik, rukun nikah ada 5, iaitu yang pertama bakal suami, yang kedua bakal isteri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima lafaz akad nikah ataupun disebut sebagai siyarah ataupun kita sebut sebagai ijab dan qabul, ya. Ataupun mungkin boleh saya ringkaskan kepada satu perkataan iaitu siswa. Kita terbalikkan sikit rukun nikah, iaitu S suami, I isteri, S yang ketiga saksi, W wali, dan A akad nikah. Siswa, ingat perkataan siswa. Baik, kita tengok yang seterusnya, syarat-syarat rukun nikah. Apakah yang disebut sebagai suami ataupun maksud suami? Suami ialah lelaki yang dikahwini oleh seorang perempuan, itu maksud suami. Baik, apakah syarat bakal suami? Yang pertama, Islam, istilah Islam. Yang kedua, lelaki yang telah dikenal pasti. Jangan siapa suami kamu, bakal suami kamu, tak tahu, tak kenal, entah, tak tahu, tak pasti, anonymous, tak boleh, mesti kenal. Yang ketiga, bukan mahram kepada bakal isteri, sama ada mahram daripada sudut nasab penyusuan ataupun mahram daripada sudut persemendaan. Mahram nasab, mahram penyusuan ataupun mahram di sudut persemendaan. Baik, yang keempat, syarat bakal suami ialah tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Ini syarat bakal suami. Maksudnya bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Nak kahwin juga tunggu selepas selesai ihram haji ataupun umrah. Dan yang kelima, tidak mempunyai 4 orang isteri pada satu-satu masa. Kalau nak juga kena ceraikan, kena lepaskan salah seorang, jadi 3, barulah masuk isteri yang baru, mencukupkan 4. Baik, itu syarat bakal suami. Baik, kita tengok pula apakah yang dikatakan sebagai isteri, rukun nikah yang kedua, iaitu isteri. Isteri bermaksud perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki. Perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki. Baik, apakah syarat isteri? Syarat isteri yang pertama, Islam, istilah Islam, tak boleh kita kahwin dengan bukan Islam. Yang kedua, perempuan yang telah dikenal pasti, sama cerita macam lelaki tadi. Yang ketiga, bukan mahram kepada bakal suami, sama ada mahram daripada sudut nasab, daripada sudut penyusuan ataupun persemendaan, sama jugalah. Sama dengan syarat yang ketiga bakal suami tadi. Yang keempat pun sama juga, tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Jadi kalau nak kahwin juga, tunggulah selepas selesai ihram haji ataupun ihram umrah. Baik, dan yang kelima, bukan isteri orang ataupun bukan dalam iddah talak raja'i. Iddah talak raja'i ini iddah talak 1 ataupun talak 2. Baik, kita tengok yang ketiga, iaitu wali. Apakah yang dikatakan sebagai wali? Kita terbalik dah tadi, ini bukan siswa, siusa, jadi S-I-W-S-E. Wali ialah orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Orang yang layak untuk menikahkan pengantin perempuan, orang yang berhak untuk menikahkan pengantin perempuan. Baik, itu wali. Siapakah wali? Syarat-syarat wali. Yang pertama, wali mestilah Islam. Yang kedua, wali mestilah lelaki, tidak boleh wali perempuan. Yang ketiga, wali mestilah baligh, sudah cukup umur.
Yang keempat, wali mestilah berakal, tidak gila ataupun tidak tiga suku. Yang kelima, wali mestilah seorang yang adil, iaitu tidak melakukan dosa besar atau dosa kecil secara berterusan. Ya, dan yang keenam, wali ialah seorang yang merdeka, bukan seorang hamba. Baik, yang ketujuh, wali ialah seorang yang tidak dipaksa untuk mewalikan. Tidak dipaksa untuk mewalikan. Maksudnya bukan sesiapa paksa dia untuk mewalikan anak dia ataupun seseorang perempuan. Baik, dan yang ke-8, wali mestilah tidak berada dalam keadaan ihram haji ataupun umrah. Jadi tiga-tiga ni, kalau kita ingat balik, bakal suami, bakal isteri dan wali mestilah tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah. Baik, yang ke-9, tiada penyakit yang mencacatkan fikiran seperti nyanyuk ataupun gila. Maksudnya wali ni seorang yang waras lah. Dan yang ke-10, mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Maksudnya wali ni seorang yang sempurna lah akalnya, berkait dengan yang ke-9. Baik. Susunan wali, walaupun kita tengok yang menikahkan seseorang perempuan biasanya sama ada ayah dia ataupun mungkin Tok Kadi ataupun Naib Kadi, tapi sebenarnya dalam Islam ada susunan wali, kategori-kategori wali. Siapakah yang layak ataupun yang paling berhak untuk menikahkan seorang perempuan? Yang pertama, wali disebut sebagai wali mujbir. Siapakah wali mujbir? Iaitu bapa kepada pengantin perempuan ataupun bapa kepada bakal isteri. Yang kedua, datuk sebelah bapa dan ke atas. Maksudnya ayah kepada bapa lah, ayah kepada bapa ataupun datuk lah, datuk sebelah bapa dan ke atas, maunya nanti kalau ada lah. Itu wali mujbir. Kita tengok pula wali bukan mujbir. Maksudnya wali mujbir ni wali yang kuat lah. Wali yang tidak begitu kuat, siapa dia? Baik, yang pertama, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Yang kedua, adik-beradik lelaki sebapa. Ni kes kalau bercerai ataupun ibu meninggal, bapa kahwin lain tapi masih lagi bapa yang sama. Okey, yang ketiga, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adik-beradik turun pada anak saudara pula. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kemudian anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki sebapa. Anak saudara. Kemudian yang kelima, anak lelaki kepada anak saudara lelaki. Ni kira pangkat cucu saudara ni. Kalau ada kan, opah dia nak kahwin kan, contohnya. Anak lelaki kepada anak saudara lelaki. Maksudnya ini cucu saudara lelaki. Baik. Anak lelaki kepada anak saudara lelaki sebapa. Yang keenam. Yang ketujuh, barulah pergi kepada bapa saudara sebelah bapa. Tadi wali akab tadi bapa, ni bapa saudara dia. Maksudnya adik-beradik bapa lah, yang lelaki seibu sebapa. Yang ke-8, bapa saudara sebelah bapa sebapa. Sebapa, mak dia lain. Yang ke-9, saudara sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Sepupu lelaki kita daripada sebelah ayah kita. Minta maaf, sepupu lelaki kita, betul lah.
daripada sebelah ayah kita. Baik. Yang ke-10, sepupu lelaki daripada bapa saudara sebelah bapa sebapa, sepupu lelaki juga, tapi yang sebapa lah, yang sebapa dengan ayah kita, ayah pengantin perempuan. Baik, dan yang terakhir sekali iaitu wali hakim. Tetapi inilah yang ramai, yang banyak digunakan oleh masyarakat kita. Banyak urusan perkahwinan diserahkan walinya kepada wali hakim. Siapakah wali hakim? Kita sebut sebagai Tok Kadi lah, naib qadi yang menikahkan kita tu, yang kita panggil datang ke rumah kita tu kan. Itulah wali hakim. Baik, kenapa wali berpindah daripada wali nasab kepada wali hakim? Sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Baik, yang pertama, tidak mempunyai wali nasab. Tak ada adik-beradik lelaki yang tadi, yang apa 2 campur 11, 2 campur 10 tadi, wali mujbil dan wali bukan mujbil tadi. Wali nasab berada jauh, melebihi 2 marhalah, jauh kedudukan dia. Ada tapi jauh, duduk jauh. Tambah-tambah mungkin PKP ni kan. Tapi PKP boleh menentas negeri, menentas daerah kan. Ada surat. Wali hilang, tidak dapat dikesan, tak tahu wali kat mana. Tapi dengar-dengar cerita ada lagi, hidup lagi, cuma tak tahu di mana. Ataupun mu'allaf yang tiada wali nasab yang lain. Mu'allaf, dia ada ayah, tapi ayah dia bukan Islam kan. Jadi yang berhak menikahkan dia ialah wali hakim. Okey. Baik, yang seterusnya, anak tidak sah taraf. Okey. Ataupun bahasa kita